Assalamualaikum semua. Untuk hari ini kita akan masuk topik baru. Hari ini kita akan tengok topik 2, pecahan, perpuluhan dan peratus. Tapi untuk hari ini sahaja, kita akan fokuskan kepada pecahan sahaja. Awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 67 hingga 74. Kita tengok fokus yang pertama kita nak lihat hari ini. Kita nak menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Ataupun sebaliknya. Sebaliknya ni maksudnya nombor bercampur ni kita nak tukar kepada pecahan tak wajar. Mari kita kenali dulu pecahan. Ingat balik macam mana nombor pecahan tu. Untuk kenali nombor pecahan, awak kena tahu bahawa pecahan dia ada pengangka. Nombor di atas kita sebut sebagai pengangka. Dan di tengah ni, garisan ni kita akan sebut per. Dan di bawah ini adalah penyebut. Untuk pecahan, cikgu simbolkan bagi pengangka adalah pensel, simbol pensel. Penyebut pula adalah pisau. Kenapa pensel dan pisau? Pengangka yang di atas ni, pensel, merujuk sama ada kawasan berlorek iaitu berwarna. Berapa bilangan kawasan berlorek dan berapa bilangan kawasan yang berwarna. Sementara kalau pisau yang di bawah ini, dia melihat kepada bilangan berapa potong bahagian keseluruhannya. Tapi dalam masa yang sama, pensel ni juga boleh diwakilkan dengan pecahan yang tidak berlorek. Apa pula pecahan yang tidak berlorek? Pecahan tidak berlorek bermaksud pecahan yang tidak ada warna. Tapi bergantung kepada soalan sama ada dia nak awak lihat pecahan berlorek ataupun pecahan tidak berlorek. Kena tahu beza. Kalau pecahan berlorek, kita tengok berapa bilangan. Untuk pengangka ni fokus pada yang berwarna. Kalau pecahan tidak berlorek, berapa untuk pengangka ni bilangan bahagian yang tidak berwarna. Pecahan memang perlu ditulis dalam keadaan macam ni. Ada nombor di atas, di tengah ada garisan dan di bawah tu juga ada nombor. Barulah panggil nombor pecahan. Terdapat angka di atas, macam cikgu cakap, ada angka di atas dan di bawah. Dia dipisahkan dengan satu garisan. Mesti dipisahkan dengan satu garisan di tengah yang kita sebut sebagai per. Kalau tak ada garisan tengah ni, nombor tu kita akan panggil sebagai nombor pecahan. Yang tadi samalah macam cikgu cakap, pengangka ni cikgu wakilkan dengan simbol pensel. Pensel ni, macam cikgu cakap lah, merujuk pada bilangan bahagian yang diwarna atau tidak diwarna. Berdasarkan soalan atau maklumat lah. Penyebut diwakili dengan pisau, menunjukkan bilangan potongan pada satu rajah atau gambar. Tapi kalau untuk lebih faham, kita kena tengok contoh lah. Untuk awak lebih faham, awak dah tahu kan pecahan, nombor dia mesti ada pengangka, tengah ada garisan yang kita sebut sebagai per, bawah kita sebut ada nombor juga sebagai penyebut. Untuk pecahan ini, perhatikan. Pecahan kawasan berlorek, berwarna. Maksudnya kalau berwarna, kita ni, pengangka ni nanti kita akan tengok kepada yang nombor di atas pengangka ni, tengok pada kawasan yang berwarna. Tapi terlebih dahulu, kita boleh tulis garisan dulu. Garisan, bawah ni kita tengok berapa potong bahagian ni dipotong. Pada potongan yang sama besar lah. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Kalau nak lebih mudah, awak boleh tulis terus nombor 1, 2, 3, 4. Tapi untuk lebih senang, saya lebih suka kalau awak contoh kalau tengok soalan kan. Pecahan kawasan berlorek. Bermula kiraan tengok pada kawasan yang berlorek dulu. Tu yang nombor 1. Nombor 1 dekat sini, kemudian nombor 2, 3 dan 4. Jadi kita tahu satu bulatan ni dia telah dipotong kepada 4 bahagian ni, potong pisau. Jadi 4 tu sebagai penyebut di bawah. Ada garisan per.
Sekarang kita nak isi sebagai pengangka. Kalau pengangka, berdasarkan soalan ni dia nak tengok kawasan berlorek berwarna. Kita dah mulakan tadi kira. Berdasarkan soalan yang dia nak kawasan berlorek. Kita dah mula label yang ini nombor 1. Dia nak dikena 1, 2, 3, 4. Jadi terus awak boleh nampak. Kalau pengangka ni, untuk pengangka, bagi gambar rajah ni, 1. 1 je lah kawasan berlorek. Jadi 1. Okey, 1. Okey, kemudian jadi kita tengok pecahan kawasan berlorek. Okey, bahagian bawah ada 1 sebagai pengangka, kelihatan, apa. Okey, kemudian kita akan baca pecahan ni sebagai 1/4. Kita tengok pecahan yang kedua. Okey, yang ini pecahan kawasan tidak berlorek. Kalau tidak berlorek ni tidak berwarna. Ingat, kalau soalan tu kata tidak berwarna, terus kita mula bilang angka 1 tu dekat kawasan yang tidak berwarna. Kita tengok untuk pengangka. Kita nak isi bahagian pengangka dulu. Okey, nak yang tidak berwarna. Kita pun isilah. Okey, nombor kuning lah. 1 yang tak berwarna 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 6 ni merujuk kepada potong. Bila potong, tengok potong pisau. Pisau bahagian bawah. Jadi 6 tu mesti dekat di bawah. Atas dia garis tanpa. Kalau pengangka, soalan dia nak kawasan pecahan yang tidak berlorek. Bilanglah yang tidak berlorek. Okey, sekarang kita dah label dah yang tidak berlorek ni. Tak payahlah hitung tengok yang mana tidak berlorek. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 lah. 5 yang tidak berlorek. Kita terus boleh tulis. Jadi kita boleh tulis 5 yang tidak berlorek daripada 6. Semua sekali 6 potong. Kita akan baca 5 dengan 6. Okey, 5 sebagai pengangka. Yang ni 5/6. Kita akan baca 5/6. Seterusnya, cara yang mudah, kita dapat 3 jenis pecahan untuk tahun 4. Kena tahu. Cara mudah untuk awak bezakan antara pecahan-pecahan tu, awak boleh faham dengan 3 jenis pecahan tu menggunakan bentuk badan. Contohlah kita kata pecahan. Pecahan yang pertama, awak kena tahu wajar. Kalau wajar ni, dia pengangka. Ingat pengangka nilai dia, nombor dia kena lebih kecil daripada nombor yang dekat bawah. Ingat ni badan orang. Kepala kecil, badan dia besar. Biasa kita tengok logik lah. Kepala kita memang kecil, badan kita besar. Itu wajar, logik. Okey, kita tengok pada pecahan. Contoh pecahan wajar 5/6. 5 lebih kecil daripada 6. Jadi yang ini kita panggil pecahan wajar. Pecahan yang kedua yang awak kena kenal, iaitu pecahan yang tidak wajar. Pecahan tidak wajar ni tak logik lah. Kalau awak tengok, contohnya kalau pengangka dia akan bagi nilai yang besar. Bawah tu nilai kecil. Kat sini cikgu letak gambar ni. Kepala besar, badan kecil. Manalah ada orang kepala besar, badan kecil. Biasanya mungkin ada, tapi yang mengalami kesulitan dalam kesihatan, ada penyakit-penyakit. Tapi secara normalnya, manusia macam kita akan kepala kecil, badan besar. Yang ni, kalau tidak wajar, awak kena ingat. Kepala besar, badan kecil. Kalau wajar pula, kepala kecil, badan besar. Sama macam diri awak sendiri. Kalau tak wajar ni yang tak logik lah. Kalau tidak wajar, kena ingat yang atas dia lebih besar daripada yang bawah. Contoh dia 45/4. 45 ni nilai dia besar berbanding dengan 4. Pecahan yang ketiga, kita panggil pecahan nombor bercampur. Kalau pecahan nombor bercampur ni, dia bergabung antara nombor bulat. Kat depan ni nombor bulat, dia akan letak nombor bulat. Nombor bulat ni senang je. Daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Tu semua nombor bulat.
Di belakang dia ni, dia akan letak pecahan. Pecahan pengangka dengan penyebut. Kebiasaannya pengangka ni dia akan letak nilai kecil, penyebut ni nilai yang besar. Jadi contoh dia yang ni. Kita akan baca 42, 2 per dengan 5. 42 ni kita panggil nombor bulat. Di belakang ni 2 per 5 ni kita panggil pecahan wajar. Dia kalau nombor bercampur ni dia bergabung antara nombor bulat dengan pecahan wajar lah dekat belakang. Okey, untuk awak lebih senang, kita tengok latihan. Kenal pasti pecahan wajar, pecahan tidak wajar dan pecahan nombor bercampur. Ingat antara tiga ni kalau yang wajar, awak ingat diri awak. Kepala kecil, badan dia besar. Kalau tidak wajar, dia tidak logik. Kepala besar, badan dia kecil. Kalau bercampur, dia bercampur. Ada nombor bulat kat depan, belakang tu ada nombor pecahan. Okey, kita tengok. 6 per 9. 9 per 2. 4 per 15. 12. 7 per 24. 56 per 9. 5 per 9. Okey, kita tengok yang pertama. 6 per 9. Atas kecil, bawah besar. Macam diri kita. Logik. Kalau logik, dia adalah wajar. Jadi ni adalah pecahan wajar. Okey, kalau 9 per 2. Nombor atas ni besar ni. Pengangka dia besar daripada penyebut. Jadi logik ke tidak? Kepala besar, badan dia kecil. Dia tidak wajar. Okey, 4 per 15. Atas kecil, bawah besar. Kepala kecil, badan dia besar. Itu logik, wajar. Okey, yang ini bergabung. Ni nombor bulat, depan 12, belakang ni pecahan. Ini adalah pecahan nombor bercampur. Kalau yang ini pula, atas besar, bawah kecil. Kepala besar, bawah kecil apa? Pecahan tidak wajar. Okey, yang ini bercampur antara nombor bulat dengan pecahan dekat belakang. Mestilah kita labelkan sebagai pecahan nombor bercampur. Okey, seterusnya kita akan tengok fokus yang kita ni. Pecahan nombor bercampur nak bertukar kepada pecahan yang tidak wajar. Ataupun pecahan tidak wajar ni kita nak tukar kepada pecahan nombor bercampur. Okey, untuk ni awak kena fokus betul-betul. Okey, bagi pecahan nombor bercampur, ingat pecahan nombor bercampur dia gabung nombor bulat dengan pecahan dekat belakang. Kalau pecahan tidak wajar, ingat kepala besar, badan kecil. Maksudnya dekat atas ni besar, bawah ni kecil lah. Kita nak tukar jadi macam tu. Okay, untuk tukarkan nombor bercampur ni, yang bergabung ni, langkah pertama yang awak perlu buat, ada nampak penyebut ni. Okay. Penyebut ni, awak kena darab dengan nombor bulat. Darab dengan nombor bulat. Darab dengan nombor bulat. Okey, langkah yang kedua, hasil darab yang kita dapat ni, penyebut dengan nombor bulat ni dah darab. Kita kena tambah dengan pengangka. Okey, lepas dapat jawapan tu, kita akan tulis dekat atas ni. Bila tulis kat atas ni, penyebut dia jangan tukar. Penyebut dia tetap sama. Yang berubah dekat atas ni je. Jawapan atas ni. Okey, kalau kita nak faham, kita tengok contoh yang seterusnya kan. Yang nilai besar, dekat bawah tu nilai kecil. Ni, tengok ni. Kepala besar, badan dah kecil. Sebab ni pecahan tidak wajar. Okey, yang contoh dia. Contoh dia bagi nombor, pecahan nombor bercampur ni, nak tukar pada pecahan tidak wajar. Dia bagi 3, 5 per 9. Kita nampak ni, 9 darab 3 dulu. 9 darab 3 tambah dengan 5. Kalau 9 darab 3, 27. 27 tambah dengan 5, jadi 32. Okay, 32 per dengan 9. Macam cikgu cakap lah. Penyebut ni dekat bawah ni jangan tukar. Buatan dia sama. Yang ni kalau untuk operasi tukar antara nombor bercampur ke pecahan yang tidak wajar. Ingat ni, ini step dia. Kita dah tengok sebelum ni.
Macam mana kita nak tukar pecahan nombor bercampur dengan pecahan tidak wajar. Sekarang kita nak tengok pertukaran antara pecahan tidak wajar kepada pecahan nombor bercampur. Kita tahu kalau pecahan tidak wajar, kepala besar, badan dia kecil. Okay. Nilai dia kat pengangka atas ni besar, penyebut dia akan jadi nilai kecil. Jadi nombor yang ini kita nak tukar kepada pecahan nombor bercampur. Okay. Kalau kita tak nak tahu, garisan per ni sebenarnya adalah operasi bahagi. Jadi bila kita nak tukar pecahan tidak wajar kepada pecahan nombor bercampur, kita perlu guna operasi bahagi. Cara dia, pengangka nilai atas ni bahagi dengan penyebut nilai yang dekat bawah. Contoh dia kat sini. 25 per 9. 25 besar daripada 9. Ini nombor pecahan tidak wajar. Jadi 25 bahagi dengan 9. 25 bahagi 9. Selesaikan dalam operasi bentuk lazim. 25, output 25. Buat simbol bahagi 9 dekat luar. Okay, kemudian kira. Kena pakai sifir 9 lah ni. Kalau 25 dalam sifir 9 kita boleh ambil 2 je. 2 darab 9 sama dengan 18. Okay, kemudian 25 ni tolaklah dengan 18. 25 tolak 18 sama dengan 7. Jadi selesai dah. 7 bahagi 9 dah tak boleh. Stop, berhenti. Okay, cara nak tukar dia dalam pecahan nombor bercampur. Yang 2 dekat atas ni, dia akan menjadi nombor bulat. Bila dia jadi nombor bulat, dia kena tulis dekat depan sekali. Di atas ni. Kira awak ingat ni, atas ni raja. Raja kan paling besar. Dia mesti nak duduk kat depan sekali. Dia tak nak duduk kat belakang. Okey. Okey, yang bawah ni pula, kira macam hamba lah. Rakyat jelata duduk kat belakang. Sudahlah. Duduklah 7 ni dekat atas ni. Sebagai pengangka. Penyebut dia mesti 9. Jangan tukar. Kalau sini 9, awak akhir sekali pun kena 9. Ni 9. Okay, jadi jawapan dia antara nombor tidak wajar, pecahan tidak wajar, kita tukar pada nombor bercampur, dia akan jadi 25 per 9 ni. Dalam bentuk nombor bercampur, pecahan bercampur, dia adalah 27 per 9. Pecahan tidak wajar pada pecahan nombor bercampur. Okay, contoh yang ini lagi. Banding beza lah. Yang ini antara nombor bercampur, pecahan bercampur lah, kepada pecahan yang tidak wajar. Ni tengok ni. Bawah ni darab dulu. Darab, kemudian tambah. Penyebut dia ni, bawah ni jangan tukar. Dan akhir saja 5. Sampai ke bawah, ke akhir. 2, 5 darab 2, 10. 10 tambah 3. 10 tambah 3, 13. Jadi jawapan dia 13 per 5. Jadi sekarang sebelah sini, kita nak tukarkan pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Pecahan bercampur. 18 bahagi 5. Ingat 18 per 5. 18 per 5 dia boleh dibaca juga sebagai 18 bahagi dengan 5. Jadi cara dia nak tukar pada nombor bercampur, ambil 18 ni bahagi dengan 5. Kiralah 18 bahagi 5. Okay, tengoklah mula-mula. Kalau 1 bahagi 5 memang tak ada dalam 5. Baca nombor baru 18. 18 awak bahagi dengan 5. Oh, ada dalam sisi 5. Boleh ambil 3. 3 darab 5 dapat 15. Lepas tu tolak. 18 tolak dengan 15. Baki dia ada 3. Okay, 3 nak bahagi lagi 5. Boleh ke? Tak dah. Okay, stop. Berhenti kat situ. Lepas dah berhenti, tukar jawapan ni. Tadi cikgu dah cakap dah. Kalau ke atas ni sebagai raja. Kalau raja dia nak duduk depan lah, paling depan. Jadi dia akan duduk sebagai nombor bulat ni, depan ni, jawapan ni. Okay, rakyat duduk kat bawah ni, 3. Rakyat duduk kat belakang lah, 3. Yang ini jangan ubah. Kalau bawah dia 5, 5 lah dia. Letak 5 kat sini. Jadi jawapan dia, ni yang colour merah ni. 3 per 5. Dapat ni pecahan nombor bercampur. Nampaknya telah habis pembelajaran kita pada minggu ini.
Ya, sekarang kita akan cuba untuk jawab soalan dan mencabar minda berdasarkan kefahaman yang telah kita pelajari hari ini. Okey, untuk itu, awak boleh menjawab soalan pada link ini yang telah diberikan. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada kelas minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dari Cikgu.